kita terlalu bakhil dengan waktu yang Allah bagi. Cuba kita fikir, cuba kita renung, dah berpuluh tahun kita hidup, masih lagi dunia yang kita kejarkan tu masih lagi tak cukup, tak puas hati lagi, ada yang tak cukup lagi. Jadi dunia ni begitulah sifat dia. Sampai bila-bila pun kita takkan dapat keduniaan yang memuaskan hati kita. Jadi jangan kita habiskan semua masa kita untuk mengejar keduniaan sehingga kita terlupa matlamat kita yang sebenar, iaitu alam barzah kita, alam kiamat kita, kampung yang kekal. Mak tidur mak tu dah boleh bagi tu dah kasih pun nak tidur tu dah. Jadi pakat 4 jam je, 4 jam saja sahabat, 4 jam saja seminggu, bukan 4 jam sehari, 4 jam je seminggu. Apalah salahnya kita usahakan 4 jam seminggu untuk kehidupan akhirat kita sahabat. Untuk kehidupan akhirat kita 4 jam seminggu, bukan 4 jam sehari. Kita main handphone sahabat, kita main handphone, kadang-kadang kita scroll, kita tengok benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, lebih daripada 4 jam sehari. Lebih daripada 4 jam sehari kita main handphone. Setiap hari lebih daripada 4 jam. Ini 4 jam seminggu untuk kesenangan akhirat kita, untuk kesenangan ahli keluarga kita di sana besok. Di sini kita dah ada rumah, dah ada makan minum, dah ada pakaian. Di alam barzah kita tak pasti lagi. Tak pasti lagi apa bekalan yang kita buat ni, Allah terima ataupun tidak, kita tak pasti lagi. Orang yang dah banyak belajar, yang dah banyak beramal tu pun banyak amalan mereka ditolak oleh Allah. Apatah lagi kalau kita yang tak ambil peduli langsung tentang belajar. Cuba kita renung, kita fikir, Allah dah tolong kita macam-macam, Allah dah banyak bagi nikmat pada kita. Sekarang ni pun, dalam saat sekarang ni berapa banyak nikmat pertolongan Allah yang kita sedang peroleh. Sekarang ni kita sedang dalam bantuan Allah. Sekarang kita dalam bantuan Allah, kita dalam pertolongan Allah. Sekarang kita boleh bercakap, kita boleh memandang, kita boleh berfikir, kita boleh bergerak, kita boleh diam. Ini semua bantuan Allah, pertolongan Allah atas diri kita. Allah jaga anak bini kita, Allah jaga suami kita, Allah jaga jawatan kita, Allah jaga harta kita. Jadi apa balasan kita terhadap Allah? Bagaimana tanda-tanda ataupun cara untuk kita berterima kasih dengan Allah? Bagaimana cara untuk kita berterima kasih dengan Allah dengan segala nikmat pertolongan yang Allah dah bagi kepada kita? Cuba kita renung sahabat, renung muhasabah. Kira-kira diri kita sebelum diri kita nanti dikira oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Jadi mari pakat-pakat kita belajar, pakat-pakat kita mengaji, pakat-pakat kita belajar. Keluar sedikit je untuk beli kitab. Tapi kalau tak ada kitab pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma saya nak kalian jadi orang yang belajar bersungguh-sungguh. Dengan kesungguhan tu mudah-mudahan Allah terima kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan tu Allah terima kita. Pandai tak pandai, faham tak faham, itu bukan urusan kita. Pandai ataupun tidak, faham ataupun tidak, itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, itu yang dituntut oleh Allah ke atas diri kita. Adapun pandai, faham, itu bukan urusan kita. Itu anugerah Allah, itu pemberian Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberi kefahaman, memberi ilmu kepada sesiapa yang dia kehendak. Cuma kita nak kena buat kerja kita usaha, dan serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasilnya itu serah kepada Allah, kerana usaha kita tidak boleh menghasilkan sesuatu. Wah, sedapnya. Nak satu? Boleh ke? Suapkan satu. Terima kasih. Bye bye. Pergi tidur ke? Jadi kawan-kawan yang dah ikut kelas, kita, kelas-kelas yang dah ikut kelas saya, boleh kongsikan pengalaman kalian. Boleh kongsikan pengalaman kalian sebelum kalian belajar dan selepas kalian dah belajar. Ada jadual tertentu, jadual khusus dari kitab. Apa yang maknanya kesan dalam kehidupan kalian yang kalian dah dapat setelah kalian bersungguh menuntut ilmu. Boleh kongsikan untuk tatapan kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan jadi pedoman untuk kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan boleh menarik minat mereka belajar. Saya ajak ni bukan untuk kepentingan saya. Saya tak ada kepentingan. Saya nak mengajak ni bukan untuk kepentingan saya. Saya nak membuka jalan, nak membuka ruang, nak membuka peluang, nak membuka minda
betapa pentingnya ilmu, sehingga Nabi bersabda menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia tidak solat, walaupun dia peminum arak, walaupun dia orang yang suka bergaul bebas, itu bukan alasan untuk meninggalkan menuntut ilmu. Ketahuilah menuntut ilmu itu wajib untuk setiap orang. Daripada ilmu yang dipelajari dengan niat yang betul, dengan kesungguhan, insya-Allah Allah akan bagi manfaat dan faedah daripada pengajian-pengajian tadi. Di dalam kelas, dalam pengajian itu Allah akan memberi petunjuk, hidayah, bimbingan di dalam hati mereka. Insya-Allah mereka akan berubah asbab daripada ilmu tu tadi. Asbab daripada ilmu tu nanti dia akan nampak diri dia. Dia akan dapat lihat diri dia. Dia akan nampak dirinya di mana dirinya berada. Dan di situ nanti insya-Allah Allah akan terus membimbing rohani dan jasmaninya melangkah ke tempat yang dengan langkah-langkah yang sebenar, langkah-langkah yang betul hidup atas dunia. Dengan kita belajar kita akan nampak kesilapan kita. Dengan kita belajar kita akan nampak kesalahan kita. Dengan kita belajar kita akan nampak kesilapan dan kesalahan kita. Sebab itu di antara niat kita belajar agama ni. Ya saya. Okey. Terima kasih. Okey. Sebab itu niat kita belajar, di antara niat kita nak belajar ni supaya Allah menunjukkan kesilapan kita agar dapat kita perbaiki secepat mungkin sebelum kita dipanggil oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, salam hadir. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang support, yang tap screen, yang share, terima kasih. Mari kita pakat-pakat ajak kawan-kawan kita belajar fardu ain percuma, free, tak ada bayaran apa-apa. Yang tak ada duit nak beli kitab dulu tak apa, join kelas dulu. Nanti ada modal beli kitab. Kenapa nak kena ada kitab? Mudah kita nak ulang kaji, mudah kita nak rujuk, kerana dalam kelas boleh jadi mustahil untuk kita dapat ambil kefahaman 100%. Jadi bila ada kitab nanti kita free boleh ulang. Sebab kawan-kawan kita jual kitab ke ustaz? Saya tak jual kitab. Tapi boleh beli kat bawah tu. Tu tekan back tu. Back tu tekan, nanti akan keluar kitab-kitab yang saya bacakan dalam kelas-kelas saya, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah selepas maghrib, kuliah isyak dalam tu. Boleh nak beli itu boleh. Saya jual kitab lah, affiliate je, bukan kitab saya karang tak. Ini kitab-kitab yang saya baca dalam kelas. Jadi kalau kawan-kawan nak ikut kelas fardu ain boleh kena ada kitab lah. Ada kitab lagi bagus. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Saya tak ada kenakan bayaran apa-apa pun. Siapa nak ikut kelas, nak join kelas, silakan. Boleh DM saya. Boleh DM saya, nanti saya masukkan dalam grup. Di situ nanti boleh tahu apa jadual, bagaimana jadual. Baik. Abang Jasri kita kempen, masya-Allah. Jemput minum Jemput minum. Bolehlah nak sembang-sembang apa. Jomlah sembang apa nak malu. Saya bukan tok guru, saya bukan pak ustaz, pak kiai. Saya orang biasa je. Kita kawan-kawan TikTok je sahabat. Kita kawan-kawan TikTok je. Jangan malu dengan saya. Jangan malu, jangan segan dengan saya. Tak ada apa-apa. Kita sama je. Kita sama je. Kita sama je guys. Ada tak kitab yang mudah faham? Semua kitab mudah faham. Kalau kita ngaji bersungguh, nak mudah faham kena berguru. Kena berguru. Ngaji, istiqamah, berguru, buat catatan, insya-Allah Allah akan bagi faham. Kita tak boleh beli kitab baca sendiri. Tak boleh beli kitab baca sendiri, kena berguru. Bahaya beli kitab baca sendiri, bahaya. Kena ada guru yang tolong huraikan. Guru ni pencerah masalah, penyerah jalan, penunjuk jalan. Kalau kita beli kitab, kita baca sendiri, bahaya. Nanti kita salah faham. Kelas tajwid tak dan, saya tak dan nak buat kelas tajwid. Ada orang minta tapi saya tak dan, tak ada masa. Kelas tajwid saya tak buat. Jemput minum sahabat. Jemput minum petang. Nak tahu jadual ustaz yang saya tahu pagi ke 9. Tuh. Ni kawan kita dah pin ni. Siapa yang tanya tadi? Abang Jasri kita tolong ni sahabat kita ni Syekh Muhammad. Syekh Muhammad boleh DM Abang Jasri kita tu yang dah pin komen tu. Nak tahu jadual kelas seterusnya boleh DM. Nanti akan dimasukkan dalam grup untuk mengetahui, ataupun di satu tempat lagi tu. Tadi cakap lah sini, kalau cakap nanti kena block.
9 pagi gitu, pukul 1 tengah hari, pukul 9 malam hingga pukul 12 malam. Jadi siapa yang nak duduk dalam grup boleh. Boleh klik. Baik. Tolong bagi jadual kuliah. DM kat sini tak boleh bagi, panjang. Kat sini tak boleh nak bagi, panjang jadual ni. Sebulan punya jadual tu panjang, banyak tempat. Masya Allah, ni siapa Syekh Muhammad? La haula wala quwwata illa billah. Hati tak handsome abang Syekh. Masya Allah, doa saya. Hati tak handsome buat apa? Hati tak handsome, tak ada pekdah. Hati banyak masalah. Hati fakir. Hati miskin. Boleh tengok VTT Abang Jas kita cara nak join. Mantap. Waalaikumsalam, saya nak join grup. Boleh Abang Hafid kita boleh. Tu baca komen tu yang kita dah pin tu. Sahabat yang nak tahu jadual kelas kuliah, boleh tu, boleh klik. Waalaikumsalam, boleh. Memang kita nak ajak kawan-kawan sebanyak mungkin, seramai mungkin join kelas Fardhu Ain. Free, percuma, tak ada bayar apa-apa. Cuma saya minta kalau ada modal beli kitab. Kalau tak ada, tangguh dulu, ikut je kelas dulu, buat catatan je, buat nota je. Benda-benda penting catat, benda penting catat. Macam tu cara mengaji, bersungguh. Walaupun kita tak duduk pondok, walaupun kita tak duduk madrasah tahfiz, kita ni walaupun kita mengaji secara online, walaupun kita mengaji di surau, di masjid, kena bersungguh-sungguh. Sebab niat kita belajar ni nak usaha mendapatkan kefahaman, kerana dengan kefahaman itulah yang kita akan dapat baiki ibadat kita. Tanpa kefahaman sukar untuk kita baiki ibadat kita. Bila kita dah faham, nanti kita akan tahu mana silap kita. Kalau kita belajar bab solat, bila kita dah faham bab solat, nanti kita akan nampak kesalahan dalam solat kita. Jadi di situ nanti kita ada peluang nak perbetulkan. Tapi kalau kita ngaji main-main, acuh tak acuh, ya sayang? Wah, sedapnya aiskrim, makan aiskrim lagi. Masya Allah. Okey, pergi makan dalam. Sayang, nak sayang sikit, nak cium sikit. Siapa beli aiskrim tu? Ayah. Oh, ayah. Dah cakap terima kasih? Sama, okey. Pergi makan dengan ibu. Pergi makan dengan ibu. Ibu nak tak? Pergi suap ibu je. Duduk makan. Sedapnya. Tujuan nak masuk grup ialah untuk nak belajar kitab, Ustaz. Memeh tujuan utama duduk dalam grup tu sebab kita nak ngaji, nak tahu jadual bila. Kalau tak duduk dalam grup, nanti banyak kelas yang kita tertinggal. Dalam sebulan lebih daripada 30 kelas kita. Kalau tak join kelas, nanti tak join grup, nanti boleh jadi kita dapat ikut 5 kelas je. Padahal ada 25 kelas lagi, 26 kelas lagi yang kita tertinggal. Ya. Tak, dia tak kacau. Dia ajak makan aiskrim je. Macam mana nak join? Subhanallah. Abang Jah tolong DM tu Kak Rohani kita ni. Yalah, kita maklum lah, boleh jadi ada yang tak pandai lagi nak main TikTok ni kan. Macam mana nak DM apa benda semua. Dan tak semua benda kita boleh cakap dalam live ni, nanti kena block. Ni sebenarnya akaun sementara ni, Berkah Niaga ni akaun sementara saya. Berkah Niaga ni akaun affiliate saya yang saya buat khusus untuk kuliah-kuliah. Akaun satu lagi, akaun Tok Pakir, TOKPAKIR. Tok Pakir itu yang akaun lama. Tapi orang kena block 2, 3, 4 hari lepas. Tak boleh nak buat kelas online kat situ. Sebab tu saya buat kat sini. Sebab tu saya minta kawan-kawan yang tak tahu, tolong share-sharekan lah. Sebab boleh jadi kawan-kawan kita ramai yang tak tahu saya buat live kat sini. Terima kasih moderator. Allah Ta'ala sahaja yang membalas bantuan kalian. Jemput minum lah tu sambil-sambil tu. Tengah buat apa, ada yang tengah bekerja, selamat bekerja. Tengah lepak-lepak, selamat lepak. Yang duduk rumah, selamat duduk rumah. Apa pun ala kuliah halin, mudah-mudahan kalian semua dalam redha Allah, insya-Allah. Kasih buat apa? Main apa tu? Gila tidur. Isap susu tidur ke?
Tak nak. Tadi dah nak tidur. Tak nak. Tak nak tidur. Tak ngantuk. Budak ini. InsyaAllah Kak Rohani kita selamat belajar insyaAllah. Tanbihul ghafilin. Tanbihul ghafilin belum habis lagi. Belum habis lagi. Dah hujung-hujung dah. Bidara Palma Tanbihul ghafilin dengan kuliah keluarga kat sini pun ada Tanbihul ghafilin. Tapi dah hujung-hujung. Okey, fardu ain ada 3 ilmu yang menjadi fardu ain. Apa maksud fardu ain ni? Yang wajib dipelajari oleh setiap laki-laki dan perempuan, tu fardu ain. Laki-laki perempuan wajib belajar. Semua laki-laki perempuan wajib belajar fardu ain. Wajib, bukan sunat. Wajib ni mana kalau kita tak belajar dosa. Kalau tak belajar dia jadi maksiat, jadi dosa. Kena tanggung dosa tu selama-lama kita tak belajar. Kalau 15 tahun kita tak belajar fardu ain, 15 tahun kena tanggung dosa tak belajar fardu ain. Kalau 20 tahun kita tak belajar ilmu fardu ain, tanggung dosa 20 tahun. Ya. Oh, mama kopok. Sedap. Sedapnya. Sama-sama sayang. Gila buat aiskrim tu. Main game mana game buat aiskrim ke? Jadi usahakan belajar. Kalau suami tak boleh ajar kita, kita kena belajar. Kita sendiri isteri kena mengaji. Jangan tunggu suami ajar kita. Ustaz kat mana nak hantar anak nak belajar fardu ain? Kat pondok Pondok. Kat pondok. Cari madrasah pondok. Pondok kita pun, pondok saya ni pun, dekat tempat pondok saya ni pun tengah buka pendaftaran kemasukan pelajar 2024. Jadi siapa yang nak tanya tentang pondok boleh DM, nanti senang-senang saya jawab. Boleh inbox saya, boleh DM saya, nanti senang-senang saya jawab. Siapa nak tanya tentang mana nak hantar anak pondok, kalau nak tanya tentang pondok saya lah, bukan pondok saya duduk kat situ, saya khidmat situ. Azman baru hadir. Azman bekas Azman. Ni sahabat ni. Yang bagusnya geng kita ni, grup kita ni, dia ada rakaman tau. Dia ada buat rakaman. Setiap kelas kitab yang kita baca ada rakaman. Setiap kitab yang kita baca rakam lepas daripada habis ya sahabat kita ni. Pada habis ya sahabat kita ni, Abang Azman kita. Pada habis ya sahabat kita ni, Abang Azman kita. Pada habis ya sahabat kita ni, Abang Azman kita. Masya apa salah ini? Apa pasal lain ni? Lain. Boleh buka beg nak dapatkan kitab-kitab dalam kelas-kelas lain kita, boleh buka, boleh di situ. Terima kasih yang buka beg, beli, jazakumullah khairan jazak. Barang-barang lain tu saja sampingan saya letakkan kat situ. Kok ada nak tengah cari-cari, kebetulan ada, boleh beli juga kat situ. Support saya sikit insya-Allah. Jadi kuliah fardu ain ni free sahabat. Free je sahabat. Kita tengok kalau dia orang buka kelas percuma, bahkan berbayar. Kalau dia orang buka kelas berbayar untuk menjadi ahli perniagaan yang berjaya, ramai yang masuk, ramai yang sanggup keluar duit nak jadi ahli perniagaan yang berjaya. Tapi yang sedih, yang malangnya, bila kita buka kelas-kelas yang fardu ain macam ni, kepentingan untuk kesenangan akhirat besok, kesenangan kita dan anak bini kita di hari kiamat besok, walaupun percuma, tak ramai orang nak belajar, tak ramai orang yang sudi nak follow, tak ramai orang sudi nak mengaji.
Itu yang masalah je sekarang ni, masalah ni dalam hati kita ni dah. Hati kita ni lebih cintakan dunia daripada akhirat. Hati kita ni lebih cintakan dunia daripada akhirat. Aqidatun Najin tak ada lagi ustaz. Oh, dah habis dah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, nanti rajin-rajin tengok dalam saya punya beg kuning tu, nanti tengok balik lah. Mungkin nanti seller dia akan restock balik kot, sebab tadi ramai yang beli kat tadi kitab ni. Sebab kitab ni baru baca sekali. Kitab ni baru baca sekali. Sebulan kita akan baca 2 kali kitab ni, kitab tauhid. Bajas, minum le. Imput minum. Jadi petang ni tak ada kelas buat saya sembang-sembang ni. Orang rumah pun dia kerja. Dia pun sambil-sambil tu sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil kerja. Alhamdulillah Azman ni. Kita Azman, betul tak Azman? Azman, cuba cerita sikit Azman, pengalaman Azman sebelum Azman belajar secara khusus dan selepas Azman belajar secara khusus berkitab ni, berjadual ni. Cuba cerita sikit. Siapa pula handsome dekat masjid tak boleh lepas rambut macam ni tak? Beli kitab kita ngaji fardu ain sama-sama muzakarah. Saya bukan tok guru, saya bukan ulama besar, saya orang kampung biasa, kita sama je. Saya bukan jutawan, saya bukan ahli perniagaan, kita sama-sama je kawan TikTok, kenalan TikTok. Nak sama-sama kongsi ilmu yang bermanfaat, ilmu fardu ain. Mudah-mudahan kita semua nanti Allah selamatkan. Mudah-mudahan kita semua nanti Allah selamatkan, anak isteri kita Allah selamatkan. Mudah-mudahan nanti kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kebahagiaan, kelazatan, kenikmatan selama-lamanya. Dulu macam dah tahu. Syukur alhamdulillah Allah pilih kita hadir majlis. Akaun sebenar saya, akaun Tok Pakir tu kena blok sementara waktu seminggu. Biasanya kelas-kelas online, kelas-kelas kita, kelas subuh, kelas maghrib, kelas isyak, kelas zuhur, biasanya kita buat di situ. Tapi untuk 2-3 hari kebelakangan ni saya buat di sini, kelas-kelas kita di sini. Tolong share-sharekan dengan kawan-kawan kita yang dah short mengaji hari tu, tiba-tiba cari dah tak jumpa dah. Sebenarnya buat macam biasa. Cuma dah pindah sini. Saya ada up hari itu dalam VTT, dalam konten saya di sana saya dah bagi tahu kita akan berpindah di akaun berkah niaga ni. Saya tak puas hati nak komplain kenapa kalau ustaz. Masya-Allah. Melampau lah Abang Jas. Ini baru betul, ini ayat. Ini ayat, Masya Allah. Ada juga ayat macam tu Yelah, kita nak tarik minat kawan-kawan kita. Belajar dulu, mengaji dulu. Nanti kalian sendiri akan dapat rasa. Di bab rasa ni sahabat, bab rasa ni kita tak boleh cerita. Bab rasa kita tak boleh sembang. Contoh saya minum air ni, saya kata rasanya sedap. Saya tak boleh nak huraikan rasa sedap minum ni, kecuali kawan-kawan yang nak kena minum ni sendiri dan rasa sendiri. Begitulah juga macam mana rasa yang kita, macam mana rasa, apa rasa perbezaan sebelum kita belajar dan kita belajar. Apa yang kita dapat, apa yang kita rasa, hati kita jadi macam mana. Itu kena alami sendiri. Assalamualaikum bang. Mantap bang. Mantap. Apa letak tu dia orang pergi keluar bang? COD. Dia orang COD. Dia orang hantar barang. Tuan rumah pergi hantar barang. Apa letak di atas kursi tu? Ada nak kena tanda tangan ke? Ambil gambar ke? Boleh. Saya ni adik-beradik ni. Alhamdulillah ngaji.
Masya Allah. Oh ya ke? Subhanallah. Sebab saya selalu terpekik dalam kelas. Saya selalu pekik-pekik dalam kelas. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kasih. Dah habis dah. Banyak memang. Mulut adik dah baik Mulut dah sihat dah. Alhamdulillah. Abang tu hantar barang. Terima kasih abang. Cakap. Terima kasih abang. Tak apa bang, abang letak je atas tu bang Saya buka live kat kedai sampai Masya Allah. Azman, kau bukan Azman. Masya Allah. Itu kebetulan je sahabat. Terima kasih pakcik. Masya Allah, barakallahu fikum. Dimurahkan rezeki selalu, diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadah. Saya doakan kawan-kawan sentiasa diberi kesihatan oleh Allah untuk ibadah, supaya dapat belajar rajin-rajin, beramal dengan ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan kalian semua, Nabi SAW bersabda, yang maksudnya barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan mereka masuk syurga, sahabat. Itu janji Allah. Terima kasih bang Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk syurga. Allah akan mudahkan anak isterinya masuk syurga. Syurga ni tempat sedap sahabat. Syurga ni tempat indah, tempat seronok. Kata ulama, kita ni, lumrah kita ni manusia, memang nafsu kita memang lesu. Siapa-siapa pun nafsu kita memang lesu. Dalam bab ibadat, dalam bab ilmu ni memang nafsu kita lesu. Jadi ada tips yang ulama bagi bagaimana untuk menggairahkan nafsu kita supaya menuntut ilmu, supaya menggairahkan nafsu kita supaya beramal. Bagaimana cara dia? Kata ulama, ingatlah, pandanglah, yakinlah dengan segala janji-janji baik yang Allah tawarkan. Ingatkan nikmat-nikmat syurga yang Allah bagi. Itu peringkat kita orang awam nak menarik minat, supaya kita dekat dengan agama, dekat dengan ibadah, dekat dengan ilmu. Lihat kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan. Mustahil Allah mungkir janji, mustahil Rasul mungkir janji, mustahil Rasul bohong, mustahil Rasul dusta dengan janji-janji baik yang Allah Ta'ala beri. Jadi untuk kita orang awam, tidak menjadi satu kesalahan untuk kita menjadikan balasan-balasan ataupun harapan-harapan yang diberi oleh Allah Ta'ala itu sebagai pemangkin diri kita nak buat amal. Ya sayang? Main-main. Kasih punya handphone mana? Mana handphone adik mana? Tu dah habis. Dah habis aiskrim dah. Ustaz kitab ni kitab akidah je. Ya, Aqidatun Najin. Aqidatun Najin kitab akidah ilmi. Kawan-kawan kita Bukit Baru boleh standby. Kitab tapi lama. Saya suka buku sana. Masya Allah. Sapu ni ikhwan. Janganlah macam tu. Allah. Pakat-pakat kita belajar sahabat. Nanti senang dunia, senang akhirat. Nanti akhirat kita yang senang, bukan orang lain. Ini nanti di hari kiamat umur kita tak sudah. Di hari kiamat umur kita tak habis. Jadi macam mana kita nak melaluinya akhirat yang tak habis tadi, dalam kesusahan, dalam kepayahan, dalam azab siksaan? Macam mana kita nak lalui? Sedangkan di dunia ni pun kesusahan yang sebentar pun kita tak tahan dah, kita tak mampu. Kitab ni terulis. Masya Allah. Azman ni, ini kursus kitab ni. Ni kitab ni Azman ni. Habis ni baru boleh nikah. Al-Muhimmah ni. InsyaAllah malam ni ikut sembang-sembang saya nak baca balik daripada awal. Kitab Muhimmah ni, InsyaAllah lah. Sampai isyak kot, InsyaAllah, saya tak janjilah.
Terima kasih Abang Jasri kita. Tak penat-penat duk pin. Terima kasih Abang Jasri. Kalau ada hal tak apa Abang Jasri. Kalau ada kerja mana apa iPad, mana iPad, main color-color kat iPad lah. Tu tadi dia kata sudut luar tadi. Masya Allah. Selamat petang semua. Semoga sihat afiat yang baru hadir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ahlan, selamat petang semua. Sembang-sembang ni, sembang-sembang sahabat sambil-sambil nak kempen, nak ajak kawan-kawan kita yang belum belajar, mari pakat-pakat kita ngaji. Kata-kata semangat tu tadi, semua tu tadi kata-kata semangat Azman. Ke Azman tak semangat lagi? Saya kat mana ni? Kat rumah mak. Saya kat rumah mak saya. Melaka. Semangat tapi lapor. Masya Allah. Mak sihat ke Azman? Mak Azman sihat kisah dengan mak Azman kisah dengan mak. Minta tolong mak doakan saya. Minta ibu-ibu kalian, ataupun yang ada ibu bapa kedua-dua, minta tolong ibu bapa kalian doakan saya dan keluarga saya semua. Minta tolong doakan. Nak sikit? Terima kasih. Sahabat yang nak tahu jadual kelas kuliah dan info, sila klik di bio saya, Abang Jasri kita. Tafadhal. Jadi yang dah bergelar isteri, yang dah bergelar suami, saya galakkan beli kitab ni dan mengaji kitab ni. Di sini nanti kita akan dapat tahu tanggungjawab sebagai isteri yang sebenar, tanggungjawab sebagai seorang suami yang sebenar, insya-Allah. Beli kitab ni. Beli kitab ni muhimmah, ada dalam beg, insya-Allah. Ada dalam beg. Kitab ni saya free saya baca, insya-Allah. Yang nak dapat ilmu yang berkah, nak berjalan sebagai penuntut ilmu dengan jalan yang sebenar, untuk dapat ilmu yang berkah, supaya sampai maksud dan tujuan kita menuntut ilmu, ngaji kitab ni. Ta'limul Muta'allim ni kitab yang nak mendidik, nak membimbing kita menjadi seorang penuntut ilmu yang sebenar. Jadi belajar agama ni bukan main belajar je sahabat. Dia ada adab dan dia ada akhlak yang kita nak kena tahu. Kerana kata musannif tuan pengarang kitab ni, di zaman dia ramai yang belajar agama, bersungguh-sungguh belajar agama, tapi majoriti tak sampai maksud. Terima kasih Kak Nur Haidah dah beli kitab, terima kasih. Yes.
dalam banyak-banyak yang bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu tadi tak sampai maksud ibadatnya. Ibadatnya salah, ibadatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah, tetap tidak berubah, tetap tidak mendapat maksud ataupun manfaat daripada ilmu yang dia belajar. Itu dengan sebab salah jalan belajar. Salah jalan belajar. Jadi menuntut ilmu ni ibaratnya seperti satu perjalanan. Menuntut ilmu ni ibaratnya satu perjalanan. Jadi kalau kita menuntut ilmu salah jalan, kita tak akan dapat manfaat. Aizat, terima kasih join. Kalau kita menuntut ilmu salah jalan, tak dapat manfaat sahabat. Contoh, saya nak bagi contoh. Dulu saya tak pernah belajar agama. Dulu saya tak pernah mengaji. Dulu saya tak pernah hadir kuliah. Sekarang ni saya belajar, tapi saya tumpukan kelas pelajaran, kelas pengajian fardu kifayah. Saya hanya menumpukan kelas-kelas fardu kifayah. Saya mengaji tafsir, saya mengaji hadis, saya mengaji sirah. Saya tak belajar fardu ain. Ini di antara cara ataupun ini di antara penyebab kita tak akan sampai maksud ibadat. Ibadat kita tak akan jadi betul sampai bila-bila. Ibadat kita tak akan jadi betul sampai bila-bila. Kalau kita tumpukan fardu kifayah dan meninggalkan ilmu fardu ain, ibadah kita takkan jadi betul dan takkan diterima oleh Allah. Dalam ilmu fardu ain ni dia akan sentuh bab-bab yang ibadat, itu fardu ain. Jadi kalau kita tak nak mengaji, ada yang sombong, berasa tak penting, tunggulah. Tunggulah. Kalau andai kata ada di kalangan kita yang sombong, berasa ilmu agama ni tak penting, tunggu. Akan sampai masa dia nanti. Akan sampai masanya nanti kita menyesal. Sungguh saya cakap. Siapa yang sombong, tunggu, akan ada balasan daripada Allah. Sekarang kita tak nampak lagi. Sekarang kita sombong dengan kesenangan kita, kekayaan kita, keduniaan kita, nama baik kita, penghormatan kita. Tunggu nanti. Jangan sombong. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang ada sifat sombong di dalam hatinya, Allah Ta'ala akan tegah, Allah akan haramkan mereka daripada mendapat perkara yang sebenar. Jaga baik-baik. Geng-geng pencen, betul, ramai geng-geng pencen yang suka mengaji tafsir hadis, sedangkan fardu ain tak mengaji. Dulu waktu bekerja tak ada masa nak belajar fardu ain. Waktu bekerja dulu tak ada masa nak belajar fardu ain. Tiba-tiba bila dah pencen belajar fardu kifayah pun tinggalkan juga fardu ain. Nauzubillah min zalik. Ini satu perangkap. Ini satu perangkap daripada syaitan. Perangkap daripada nafsu. Kasih. Tidur kasih, tidur. Kamu kacau ibu lah. Muntah ke? Ditaburkan tu. Masya Allah budak ni. Dulu waktu muda sampai bekerja tak ada masa nak belajar fiqh, tauhid, tasawuf. Bila dah pencen belajar fardu kifayah pun tinggalkan juga fardu ain. Jangan kita berasa betul dah sahabat. Jangan berasa betul dah tuan-tuan puan, minta maaf. Saya bukan nak kata apa, saya nak bagi tahu itu suatu cara yang salah kita menuntut ilmu. Tolong terima kasih Abang Jas, tolong timbulkan tadi tu kenyataan tadi tu. Kita dah pencen pun kita wajib belajar fardu ain. Ramai orang yang dah pencen mandi wajib tak pandai lagi. Ramai yang dah pencen mandi wajib pun tak tahu lagi. Ramai yang dah pencen rukun solat pun tak tahu lagi. Ramai yang dah pencen rukun qauli dalam solat pun tak tahu lagi. Ramai yang dah pencen masih lagi baca rukun qauli dalam hati waktu sembahyang. Jadi macam mana sahabat Allah nak terima amalan kita? Macam mana Allah nak terima? Bakhtiar, terima kasih. Macam mana Allah Ta'ala nak terima amalan kita? Sebab tu saya ajak mai belajar fardu ain, mai kita mengaji fardu ain. Tak kisah umur kita 80, 60, tak peduli, tak terlambat lagi. Jangan kita tertipu, terpedaya, terikut dengan kawan-kawan yang tak faham. Orang yang nak bersibuk berbimbang dengan mengaji tafsir dan hadis ni, orang yang dah beres fardu ain. Orang dah beres fardu ain. Sebab tu orang yang dah beres fardu ain, kalau yang mengajar ilmu tafsir dan fardu ain dan fardu ain dan hadis ni, kalau fahamannya menyimpang, kita boleh kesan.
Kalau kita dah lepas fardu ain tauhid, kita boleh kesan. Tapi kalau kita menadah dengar ilmu-ilmu fardu kifayah ni tanpa beres fardu ain, ini yang menjadi asbab ramai di kalangan kita yang terikut fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah, sebab kita meninggalkan fardu ain. Benar tu Abang Jasri. Benar. Betul. Jadi jangan salah belajar. Belajar agama ni betul, tapi kalau salah cara belajar, nanti kita jadi sesat. Kita jadi rugi. Bukan asalkan belajar. Ada pula di antara kita yang suka dengan kuliah-kuliah ceramah-ceramah umum. Ada juga di antara kita yang suka pergi dengan ceramah-ceramah umum, kuliah-kuliah umum, forum-forum perdana umum. Tapi fardu ain tak nak mengaji. Kan? Dalam forum-forum yang umum, ceramah-ceramah umum tu tidak disentuh secara terperinci tentang ibadat. Dia hanya menyentuh sedikit-sedikit saja, menyentuh secara umum. Selebihnya tu kita kena belajar fardu ain. Tapi kita ni diperangkap, ditipu, dipedaya oleh nafsu dan syaitan kita, merasa diri kita ni dah memada, dah cukup dengan kita pergi dengan ceramah-ceramah maulid, pergi dengan ceramah Isra' Mi'raj, pergi dengan ceramah nuzul Quran, pergi dengan ceramah ma'al hijrah. Tapi fardu ain kita tak belajar. Jaga-jaga sahabat, ini satu tipu daya, ini satu permainan syaitan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di antara cara syaitan nak menipu kita, dia akan menghasut kita belajar ilmu yang kurang penting supaya kita tertinggal ilmu yang sangat penting. Berapa ramai yang macam tu? Berapa ramai di kalangan kita, kawan-kawan kita pun ramai yang macam tu. Jadi kita nak timbulkan kesedaran. Kita bukan nak kata kita nak timbulkan kesedaran bahawasanya cara belajar macam tu salah. Betul tu, 673. Ayah nak sebut sahabat. Betul tu. Buat solat-solat sunat, solat qada kita tak buat. Solat fardu tak buat. Qada tak buat. Betul ni Abang Jasri. Mana-mana qaryah kita dapat macam mana-mana qaryah, mana-mana taman, mana-mana bandar, mana-mana masjid, mana-mana surau, begitulah kelakuan dia. Orang lebih sibuk nak belajar ilmu tafsir, sedangkan ilmu tauhid tak faham lagi. Ilmu tasawuf tak belajar lagi. Mandi wajib pun tak faham lagi. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dia tak sentuh secara terperinci bab air mutlaq, air musyammas, air mutaghayyirah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Tak sentuh. Yang nak menyentuh benda-benda ni secara khusus ilmu fardu ain, fiqh fardu ain. Tapi kita tak nak. Kita ikut kawan-kawan, kita tengok kawan-kawan ngaji tafsir, kita ikut buta-buta. Kita tengok kawan-kawan ngaji hadis, kita ikut buta-buta. Bukan ilmu tafsir hadis tu ilmu yang salah. Kita ni dulukan fardu ain dulu. Kita dah berpuluh tahun dah diberatkan hukum Allah, tapi amalan kita masih tak betul lagi. Betul sahabat. Betul tu. Ni Abang Zamil. Jadi kita nak timbulkan kesedaran, kita nak betulkan balik. Kita takut, kita tak nak nanti kita belajar bersungguh-sungguh tapi tak sampai maksud. Allah tetap juga menolak amal ibadah kita sebab salah cara kita belajar. Cara kita belajar tu salah. Ramai di kalangan kita yang pandang ilmu fardu ain ni adalah ilmu budak-budak. Ada yang cakap macam tu, alah fardu ain ni ilmu budak-budak je, ilmu fardu ain. Ngaji tafsir baru hebat. Ada yang macam tu. Ada yang pandang macam tu. Ada yang pandang macam tu, alah ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Kita peringkat-peringkat macam ni kena ngaji tafsir. Kita peringkat-peringkat dah pencen ni kena ngaji tafsir, kena ngaji hadis. Na'udzubillah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Lag ke? Jadi sahabat, mari kita sedari kesilapan kita. Mari kita sedari kesalahan kita. Ni kitab fardu ain. Kalau kalian nak belajar, nak ikut kelas saya boleh, tak ada kena bayar pun, free je.
sebulan lebih kurang ada dekat 40 kelas. Dalam sebulan dekat ada 40 kelas kita. Free sahaja. Ngajilah sampai lebam. Tak ada kena bayar. Tak ada kena bayar apa pun. Free aje. Kenapa orang sanggup bayar ratus-ratus ribu-ribu nak sertai kursus-kursus untuk menjadi jutawan, ahli perniagaan, nak jadi tiktokers yang berjaya, nak jadi affiliate yang berjaya. Kadang-kadang sanggup bayar mahal-mahal. Tapi kenapa tak sanggup kita nak belajar ilmu fardu ain yang menjamin keselamatan kita di hari kiamat, kesenangan kita, kekayaan kita di hari kiamat? Percuma je sahabat. Percuma je, tak ada kena bayar pun. 1 jam RM50 ke 1 jam RM10 ke, tak ada. Tak ada pun. Kita ajak belajar sama-sama, kita ajak muzakarah sama-sama je. Kitab ada, kita beli, kita ngaji. Ikut jadual kelas, join group, mengaji. Tu je. Tak ada kena bayar pun. Tak ada kena bayar pun. Mari kita belajar. Kita sebut kita orang Islam, tapi kita pun sendiri tak faham Islam yang sebenar-benar tu apa. Kita sebut Allah, selalu kita sebut Allah, tapi sifat-sifat yang sepatutnya yang mesti ada pada Allah pun kita tak faham, sehingga ada di kalangan kita yang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain tanpa kita sedar. Jadi jangan sombong sahabat, jangan sombong, jangan pandang ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Jangan pandang ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak kecil, budak tadika, budak sekolah rendah. Walaupun kita dah pencen, umur kita dah 40, 50, 60, kalau tak pernah belajar lagi fardu ain, wajib belajar fardu ain dulu. Dulukan fardu ain. Yang kata tafsir dan hadis itu, tafsir Quran dan hadis itu fardu kifayah. Tak mengaji pun tak berdosa yang tu. Ini yang kita nak cuba beri kefahaman dan kesedaran pada masyarakat kita. Kita sedih tengok. Sedih sebab apa? Nampak dah ke mana arahnya. Daripada apa yang ulama' dah sebut dalam kitab-kitab, akibat daripada mendahulukan ilmu fardu kifayah daripada fardu ain, akibatnya amalnya tidak diterima oleh Allah. Amalnya tak diterima oleh Allah sebab cara belajarnya salah. Dalam tafsir dia tak ajar bab mandi wajib secara khusus. Dalam hadis dia tak belajar mandi wajib secara khusus. Yang nak mengajar, nak belajar ilmu tentang mandi wajib, solat dan sebagainya, muamalat ni dalam fiqh. Kena ngaji fiqh syariat tu, kena ngaji betul-betul fardu ain. Apa saja yang sangkut paut dengan diri kita. Banyak yang laki-laki dan perempuan, banyak yang pergi ngaji tafsir dan hadis, tapi tanggungjawab sebagai seorang isteri, tanggungjawab sebagai seorang suami tak tahu lagi. Sebab tu ada kitab ni, kitab muhimmah ni. Kitab muhimmah ni nak menceritakan tanggungjawab fardu ain. Fardu ain sebagai seorang isteri, fardu ain sebagai seorang suami. Dalam tafsir tak sebut secara khusus. Akidah secara khusus. Huraian yang khusus tak ada dalam ilmu tafsir dan dalam ilmu hadis, tak ada disebutkan secara khusus ilmu akidah. Sebab tu kita kena ngaji secara khusus fardu ain, fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya. Sebab tu saya nak ajak kawan-kawan ngaji fardu ain. Tak kisahlah, bukan dengan saya. Dengan orang lain pun tak apa, dengan ustaz lain pun tak apa. Mereka betul-betul ustaz tu, tapi pastikan yang ustazah yang kita nak ambil ilmu daripada dia ni, pastikan dia bermadhab dan dia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Itu je saya nak pesan. Itu saja saya nak pesan. Orang-orang yang kita nak jadikan guru tu, pastikan dia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Dia orang yang mengaji dan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mengaji sifat 20, dan dia orang yang bermadhab. Pastikan tu. Tak nak mengaji dengan saya pun tak apa. Saya pun bukan pandai. Saya tak pandai sahabat. Saya bukan alim, saya bukan ulama'. Saya orang biasa je. Kita kawan-kawan je, kawan-kawan TikTok. Cuma nak kongsi-kongsi benda-benda ni, mudah-mudahan timbul kesedaran. Sebab kita ni mati. Kalau kita tak mati, tak ada masalah. Berseronoklah atas dunia ni pagi, petang, siang, malam. Tak payah peduli belajar pun. Saya pun nak macam tu. Syakir Nasuha, alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Bagus. Barakallahu fikum. Tak kisah. Asalkan kita mengaji. Yang dah pencen, yang belum pencen mengaji fardu ain sahabat. Ngaji fardu ain sahabat. Pakcik-pakcik, minta maaf pakcik-pakcik. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang dah pencen, dulu kan fardu ain. Dulu waktu kita sibuk bekerja, kita tak ada masa nak ngaji fardu ain.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Pakat-pakat ngaji, muzakarah. Bila kita terlepas, kita ada cover. Rakaman. Rakaman. Alhamdulillah. Ya betul. Pasal sirah. Itu untuk ada tak kitab pada ain yang Ustaz mengajar? Masya Allah Azman. Ada tak kitab pada ain yang Ustaz mengajar? Tu dalam beg tu semua kitab pada ain. Dalam beg kita tu semua kitab pada ain. Alhamdulillah. Syukur Abang Jas. Terima kasih Abang Jas bantu. Dan kawan-kawan lain, moderator yang lain, terima kasihlah tolong bantu saya tak dan nak tolong jawab, nak tolong masukkan dalam grup. Mungkin kitab dah habis kot. Tak apa. Nanti besok lusa ke cuba tengok balik dalam beg kuning tu. Mungkin dah habis sebab tadi saya tengok ramai yang beli kitab tadi. Alhamdulillah ramai yang beli kitab tadi. Tu dah habis tu. Nanti insya-Allah nanti saya masukkan. Baik Kak, tak apa, perlahan. Tak ada kitab dulu pun tak apa. Asalkan kita ada buat catatan, nanti kalau dalam grup kita ada rakaman. Jangan risau. Macam bacaan kitab ni, kawan-kawan yang dah tertinggal yang minggu lepas punya, ada dalam rakaman dia ada. Rakaman ada, nanti boleh tengok balik. Bila dah ada kitab nanti boleh buka balik tengok balik. Kita bagi laluan azan sekejap azan ni. Baik, tafadhal. Sila. Kita pun nak berhenti sekejap. Kita nak solat dulu. Nanti insya-Allah nanti kita sambung lagi lah malam ni insya-Allah. Jengah-jengah lah kalau ada. Nanti apa-apa saya akan maklum dalam grup insya-Allah. Malam ni kitab muhimmah. Insya-Allah. Kalau habis tengok dalam shop Abang Jasri kita pula tengok. Okey, selamat solat semua. Terima kasih semua yang join, yang support, yang tap screen, yang share, yang ada beli kitab. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairul jazak. Barakallahu fikum. Jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah malam ni boleh jumpa sembang-sembang lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat solat semua, doa-doa.